Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Okey, selamat Hari Raya Mahfuz Batin saya ucapkan. Okey. Mesti antum pelik kan? Tiba-tiba ustazah yang ajar antum matematik. Okey, insya-Allah untuk semester 2 ni ustazah iaitu Ustazah Salma. Okey, mungkin ada yang tak kenal sebab ada murid-murid baru kan tahun 4. Okey, Ustazah Salma akan ajar antum subjek matematik. Okey, 4 al-insan dan 4 al-qalam. Okey. Jadi ustazah dah tengok antum punya perkembangan dalam Google Classroom dan ustazah macam confused lah, antum ni sebenarnya dah belajar sampai mana. Okey, ada yang dah sampai tolak. Ada satu lagi kelas ustazah confused, dia sebenarnya dah masuk tambah tu sampai mana. Okey, jadi hari ini sebagai permulaan untuk belajar dengan ustazah nak kita sama-sama refresh balik tambah pecahan. Okey, kalau macam antum tengok dekat dalam ni, okey, kita akan ulang kaji balik tambah pecahan. Okey, jadi objektif pembelajaran kita hari ini yang pertama memantapkan kemahiran tambah pecahan yang melibatkan pecahan wajah, nombor bulat dan nombor bercampur. Okey, yang pertama ni, objektif yang pertama ni mungkin ada sesetengah kelas dah boleh buat. Okey, tambah macam biasalah, tambah yang melibatkan pecahan wajah. Tahu kan pecahan wajah tu macam mana? Pecahan wajah ialah, okey, pecahan wajah ustazah tengok sini Pecahan wajah bila nombor di atas lebih kecil daripada nombor di bawah. Okey, yang ni kita panggil apa? Siapa ingat dan siapa tahu? Okay. 2 ini kita panggil kalau dalam pecahan pengangka. Okey, pengangka. Okay, kita tulis sebelah sini lah muat. Okay, 2 ialah pengangka. Dan 7 ialah penyebut. Ustazah ulang balik, mungkin ada yang dah tahu, tapi untuk sama-sama kita ingat balik lah. Okey, nombor bulat. Nombor bulat tu maksudnya nombor biasalah 1 sampai 9 tu. Tu adalah nombor mungkin boleh jadi sampai nilainya tak menentulah, tapi contohnya 1, 2, sekejap nombor bulat 2, 3, 4, 5, 2 ke 3 ke 4 ke. Tapi ingat, nombor bulat dalam pecahan kita letak siap-siap per 1. Okey, nombor bulat ni dia ada rahsia, dia adalah per 1 kalau dalam pecahan. Okey, tu nombor bulat. Dan nombor bercampur. Macam mana nombor bercampur? Nombor bercampur adalah gabungan antara pecahan wajah dan nombor bulat. Jadi kalau macam ni, contoh 2 nombor bulat kan, bergabung dengan pecahan wajah 2 per 7. Ini adalah nombor bercampur. Okey, ini nombor bercampur. Okey. Jadi ustazah rasa antum dah buat latihan bersama guru-guru yang lepas berkaitan dengan tambah pecahan wajah, campurkan dengan nombor bulat dan nombor bercampur. Tapi hari ini untuk kita mantapkan semula kemahiran antum tambah pecahan, ustazah nak kita ulang balik sikit lah. Okey, tambah pecahan ni. Okey, itu objektif yang pertama. Okey, objektif yang kedua, mencari nilai anu dalam tambah pecahan. Tahu tak nilai anu tu apa? Okey, nilai anu tu contohnya macam ni. 1/4 tambah berapa? Dapat jawapan 1/2. Anu ialah nilai yang kita nak cari. Okey, anu ialah nilai yang kita nak cari, yang kotak ni. Okey, ini adalah nilai anu. So hari ni kita belajar 2 perkara. Okey, dan yang pertama tu mungkin antum dah tahu, tapi kita mantapkan lagi. Yang kedua ni yang benda baru yang ustazah nak ajar lah untuk hari ini. Okey, jadi
Sekejap ya. Okey, sekarang ni Ustazah nak terangkan antum langkah-langkah tambah dalam pecahan. Semua benda kita buat kena ada step kan, baru kita dapat buat dengan betul. Jadi tambah pecahan ni ada 3 step asas lah. Yang pertama, apa-apa pecahan kalau kita nak tambah, kita kena samakan penyebut. Okey, samakan penyebut. Okey, kalau kita tengok kat contoh soalan nanti Ustazah buat, kalau kita tengok contoh soalan yang Ustazah buat nanti, antum boleh ni lah, antum boleh faham lagi macam mana cara dia. Okey, lepas tu tambahkan nilai pengangka sahaja. Bila dah penyebut dah sama, kita tambahkan nilai pengangka. Yang ketiga, tambahkan nombor bulat. Kalau ada nombor bulat, tambahkan pula nombor bulat tu. Okey, kita tengok contoh yang pertama ni, contoh yang asas. Kalau antum, Ustazah lebih baik Ustazah cadangkan antum ada buku tulis dan alat tulis bersama antum. Okey. Latihan contoh ni kita buat sama-sama dalam buku tulis. Okey. Jadi kalau antum nak ambil buku tulis, bolehlah ambil sekarang. Ustazah bagi masa dalam 2 minit untuk antum ambil buku tulis, tulis hari, tulis tarikh dan tulis tajuk tambah pecahan. Okey, 2 minit Okey. So, sekarang ni kita akan tengok contoh yang pertama. The basic one lah. Senang kata the basic one. Okey, contoh yang pertama ini 6/7 tambah silap pula. 6/9 tambah dengan 1/9. Buat sama-sama dengan Ustazah. Okey, jadi kita nampak sama-sama. Okey, 6/9 tambah 1/9. Kita tengok step-step tu. Samakan penyebut. Okey, tengok penyebut dia sama ke tak sama? Okey, penyebut adalah nombor yang berada dalam pecahan. Penyebut ialah nombor yang berada di bawah. Okey, 9, 9. Dah sama. Kita tengok step yang kedua. Tambahkan nilai pengangka. Okey, pengangka yang nombor di atas 6 campur 1 tu 7. Yang nombor bawah kita buat apa? Tulis semula. Okey, tulis semula. Jangan ditinggalkan. Okey. Jadi, lepas tu disuruh apa? Tambahkan nombor bulat. Tapi kalau tengok soalan ni tak ada nombor bulat. Jadi kita tambahkan sahaja nilai pengangka. 6 campur 1, 7/9. Okey, ni adalah soalan basic yang pertama. Soalan basic yang kedua. Okey, ini sebagai ulang kaji antum kan. Jadi Ustazah bermula daripada yang mudah lah. Okey, 6/7 tambah 4/7. Nombor penyebut sudah sama, tak ada masalah. Jadi tambahkan yang atas. 6 tambah 4. 10/7. Okey, sekarang Ustazah nak tanya antum. Adakah sudah selesai di sini? 10/7. 10/7 ni jenis pecahan apa? Siapa nak jawab? Okey, Ustazah dengar. Ada yang jawab? Betul. 10/7 pengangka lebih besar. Bila pengangka lebih besar ke atas, ia adalah pecahan tidak wajar. Ingat, bila kita jawab soalan pecahan, jawapan terakhir
mesti dalam bentuk pecahan wajar. Okey, jadi ini tak wajar kalau antum contoh dalam peperiksaan ada 2 markah. Kalau antum buat sampai sini sahaja, antum hanya mendapat 1 markah. Jadi untuk mendapatkan 2 markah kena jadikan pecahan nombor bercampur. Macam mana nak buat? 10/7. Per bersamaan dengan bahagi. Jadi 10 bahagi 7. So 10 bahagi 7. 7 darab berapa? Dapat 10. Kita buat sikit sifir 7 kat sini. 7 campur 7 14. Jadi dah terlebih. Yang paling dekat dan lebih rendah daripada nombor 10 ialah 7. 7 darab 1. Jadi 1 ni 2. 7 darab 1 tu 7. Tolak. Jadi jawapan terakhir antum, ingat pecahan nombor bercampur yang di atas ini adalah nombor bulat 1. Yang di bawah ini adalah pengangka 3. Dan yang kita bahagikan ini ialah penyebut. Okey, dapat? Okey, itu soalan basic 1 dan 2. Okey, kalau kita tengok soalan 1 dan 2 ni adalah contoh soalan yang dah mudah. Sebab apa? Sebab penyebut dia dah sama. Step pertama dah tak perlu buat. Kan? Okay. Saya tulislah sini. Ini step pertama. Step kedua. Step ketiga. Okey. Okey, seterusnya. Soalan yang ketiga. Ini dah lain sikit lah. Okey, soalan yang ini 4/9 tambah, buat sama-sama dengan Ustazah, okey? 1/3. Okey. Ingat lagi step untuk tambah dalam pecahan. Step yang pertama, samakan penyebut. Kita tengok dekat sini, penyebut berbeza 9 dan 3. Okey, 9 dan 3. Jadi, apa yang antum kena buat? Macam mana nak samakan penyebut? Itulah kegunaan darab dalam darab sangat berfungsi untuk kita jawab soalan pecahan ni. Sebab apa? Kita kena samakan penyebut. Jadi kalau antum ada masalah dengan sifir, kan? Antum ada masalah dengan sifir, memang payah untuk antum jawab soalan pecahan. Jadi sini 9, sini 3. Apa yang kita kena buat? Samakan. Dalam sifir apa yang ada 3 dan 9? Sifir berapa? Sifir 3 kan? Ada nombor 3 dan nombor 9 kan? Kita tulis, cuba saya tunjukkan macam mana boleh tahu ada nombor 9 dan 3. 3, sifir 3 campur 3, 6. Campur 3, 9. 1, 2, 3. Jadi 3 bahagi 3. Minta maaf. Okay, jadi nak dapatkan, kita kena samakan pembawahnya adalah 9 lah. Sebab yang besar kan, takkan nak sama dengan 3. Kita samakan dengan jadi penyebut dia kita kena samakan jadi 9. 3 darab dengan 3. 1 darab dengan 3. Untuk samakan bawah. Okey, jadi kita akan dapat 4/9 tambah 3/9. Jadi antum akan dapat jawapan. Sorry lah, Ustazah punya tulisan ni sebab guna pen ni susah sikit. 7/9. Mudah tak? Sebenarnya mudah kalau kita hafal sifir. Jadi samakan penyebut, lepas tu tambahkan pengangka. Penyebut tulis semua. Okey, soalan yang ketiga. Dah siap salin? Salin soalan dan cuba buat. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 4. Kita masukkan pula pecahan nombor bercampur.
Sorry lah sendiri. Okey. Sekarang ni kita tengok soalan ni. Kita dah melibatkan nombor bercampur, okey? Jadi, macam biasa, apa kita kena buat? Samakan penyebut. Okey, jadi tengoklah 6 dengan 3 ni ada dalam sifir berapa? Kita nak kena samakan nilainya jadi 6 ke jadi 3? Ya, kita kena samakan nilai yang besar. Jadi dia akan, kita kena samakan jadi nilai 6. Jadi 3 darab berapa dapat 6? 3 darab, okey, macam biasa 3 campur 3, 6. Okey, dah ada nilai 6. 3 darab 1, 3 darab 2 dapat 6. Jadi 3 darab 2. Okey, untuk dapatkan 6 sama dengan nilai sebelah, kita nak samakan penyebut. Dan bila bawah darab dengan 2, atas pun darab dengan 2. Lupa pula Zana cakap. Bila bawah darab 2, atas pun darab 2. Jadi 3, 5 per 6 tambah 2 darab 2, 4 per 6. Okay, antum akan dapat jawapan 39 per 6. Tengok jawapan antum ini. So, bila antum nampak jawapan macam ni, sudah tentunya ini bukan jawapan yang terakhir. Sebab apa Ustaz cakap tadi? Siapa ingat? Sebab nombor di atas itu lebih besar. 9 itu lebih besar daripada 6. Tak boleh. Dan 9 dan 6 itu boleh dikecilkan lagi kepada pecahan yang termudah. 9 dengan 6 kita kecilkan dulu. Okey, kita jadikan dulu, salin balik. Okey, 9 dengan 6 ada dalam sifir apa? Sifir 3 kan? 3, 6, 9. So kita bahagi dengan, kita kecilkan, kita kena bahagi dengan nombor yang sama. 6 bahagi 3, 9 bahagi 3. Jadi 3 per 2. Masih lagi pecahan tidak wajar. Apa lagi kita tukarkanlah. Okey, macam mana nak tukarkan? Ya. Nombor bulat ni tulis semula. Yang ni je kita kena selesaikan. Okey, macam mana nak selesaikan? 3 bahagi 2. 2 darab 1, 2. Okey. 3 tolak 2, 1. Jadi sekarang ni nombor bulat jadi 2. 3 campur dengan, ingat ni adalah nombor bulat. 1. Ini, 1 ini adalah pengangka dan bawah ni adalah penyebut. Jadi jawapan terakhir ialah 4, 1 per 2. Okey. Okey, dapat Boleh buat? Kalau antum tak faham, antum boleh replay balik semula kan. Tengok balik yang mana yang antum tak jelas. Dan kalau tak faham juga, antum boleh tanya Ustazah terus dekat dalam Google Classroom ataupun Telegram. Ustazah akan bantu antum. Okey. Itu adalah contoh soalan ni lah yang melibatkan nombor bercampur. Okey. Sorry, ni tak sama rata pula. Ustazah tulis tempat yang sepatutnya sama rata Jadi sama dengan 4, 1 per 2. Okey. Soalan seterusnya, ini ulang kaji tau. Jadi sebab tu saya suruh buat sama-sama dan antum mungkin dah lebih mantap dah. Satu lagi soalan sebelum kita masuk yang anu. Okey, satu lagi soalan. Soalan macam ni juga. Okey, nak mantapkan antum, soalan nombor 5. Buat dalam buku tulis. 1/7/8 tambah 3/1/4. Okey.
Ingat step by step. Yang pertama sekali, tengok penyebut. Penyebut sama ke tidak sama nilainya? Okay, 1418. Tak sama. Bila tak sama, apa kita perlu buat? Kena samakan. Tapi samakan dengan nilai yang lebih besar. 8 dengan 4. Jadi, 8 lebih besar. Ada tak 4 darab berapa dapat 8? Hafal sifir tak? Okey, 4 darab 2. Jadi, kita nak samakan penyebut, kita kena darabkan 4 dengan 2. Bila bawah darab automatik, atas pun darab nilai yang sama. Jadi, antum akan dapat 1. Susahnya. Okey. 1/7/8 tambah 3/2/8. Okey. Lepas tu kena buat apa, ingat tak? Okey, kita kena tambahkan pengangka. Okey, tambahkan pengangka. 7 campur 2, 9/8. Tambahkan pula nombor bulat. Ingat step. Nombor bulat tambahkan jadi 4/9/8. Okey, sekarang Ustaz nak tanya. Ini dah siap ke belum ni? Dah siap ke belum? Belum kan? Sebab ni pecahan tidak wajar. Jawapan kena dalam bentuk yang wajar. Jadi 4 tulis macam biasa semula. Selesaikan saja yang ini. Okey, 9 per bermaksud bahagi 8. 8 darab 8, 16. Okey, confirm lah 8 kan? Lebih kecil daripada 9. 8 darab 1 lah 8. Kita tolak. Okey, jadi ingat nombor bulat dah berjadi 2 sebab kita dah siap settlekan yang ni. Jadikan pecahan wajar. Jadi tambah 1. Ingat yang bawah ni pengangka 1/8. Jadi dia akan dapat jawapan 5 1/8. Okey? Faham? Itu adalah kita punya ni lah pengukuhan kita untuk soalan. Ada satu lagi soalan ni. Yang ni macam menarik lah. Sebab yang ni, okay, kita tengok yang ni Yang terakhir sebelum kita masuk anu okay, nombor 6 soalan nombor 6. Dua 1/5 tambah 1/3 tambah 6. Okey, sekarang ni tengok penyebut. Okey, tengok penyebut. Penyebut sama ke tak sama? 5 dengan 3 tak sama, confirm tak sama. Okey, kalau tadi kita boleh darab, satu je yang darab sebab dia ada dalam sifir yang dia ada dalam sifir 4. Contohnya 4 dengan 8 dia ada dalam sifir 4. Sebab tu 4 je yang darab dengan 2. Satu lagi yang 6 dengan 3. 6 ada dalam sifir 3. So 3 je yang kena darab dengan 2. Tapi isu yang ini 5 dan 3 tak ada dalam kedua-dua sifir. 5 tak ada dalam sifir 3. Jadi kalau dia tak ada dalam sifir 3, apa yang kita kena buat? Dengan cara kita darab kawan dia masing-masing. Jadi 5 darab dengan kawan sebelah dia 3. Dan ingat, bila bawah darab, atas pun automatik darab 3. Yang ni pun sama. Darab dengan 5. Darab dengan 5. Jadi antum akan dapat jawapan 23/15 tambah 5/15
tambah 6. Okey. Apa tadi step? Bila dah sama penyebut, tambahkan pengangka. 3 campur 5 lah 8 per dengan 15. Lepas tu tambahkan apa? Tambahkan nombor bulat. 2 campur 6, 8. Okey, 8 per 15. 8 dengan 15 boleh kecilkan sifir apa-apa tak? Okey, kalau pecahan ni, jawapan terakhir mestilah dalam bentuk yang termudah. Maksudnya, kalau kat sini 9 per 15, kan contohnya lah kan. Boleh kecilkan lagi tak? Selagi boleh kecilkan sampai paling kecil. 9 dengan 15 ada dalam sifir berapa? Macam mana nak kecilkan? Okay, dua-dua kita bahagikan dengan sifir yang sama. 9 dengan 15 ada dalam sifir 3. Jadi 9 bahagi 3, 15 bahagi 3. Jadi dapat jawapan 3 per 5. Okay, itu kalau di 9. Sekarang ni 8, dia tak ada dalam sifir 3. Jadi tak boleh kecilkan. Okay, faham Ini dah dalam bentuk pecahan berwajar. So, dah siap. Okay, itu contoh Ustazah bagi. Kan? Itu contoh Ustazah bagi. Okay, seterusnya Ustazah nak tunjuk contoh yang ada melibatkan anu. Okay, tengok soalan ni Soalan yang ke-7 ni. Sorry, itu tak 7. Itu soalan yang ke-7. Okay, ni kita dah masuk objektif kita yang kedua Cara mencari nilai anu dalam tambah pecahan. Okay. 2 per 5 tambah apa dapat jawapan 6 3 per 5. Okey. Dengar betul-betul ya. Okey, antum kena ingat jawapan terakhir tambah nilai itu adalah yang paling besar. Contoh macam ni Okey, Ustaz tunjuk contoh yang mudah kat atas. 3 Contoh kita nak selesaikan soalan ni kita ambil buat contoh yang termudah. 3 campur tambah berapa dapat 6. Kalau antum tengok kat sini, confirm ujungnya nilai adalah nilai paling besar. Okey. Dan nilai di kotak kosong ini adalah nilai yang lebih kecil daripada jumlah dia 6. Okey. Kalau nak senang, antum boleh tutup macam ni Sekejap Kalau antum tutupkan tangan antum, nampak 2 dengan 6 Dan kalau tambah, nilai yang terakhir mesti lebih besar. Jadi nilai yang di kotak mesti lebih kecil daripada nilai yang terakhir. Jadi untuk mencari nilai yang lebih kecil, kita kena buat apa? Ini lebih kecil daripada ini. Ini yang nilai paling besar. Tengok ni, nombor bulat dia pun 6. Okey, nombor bulat dia pun 6. Jadi untuk kita cari yang tengah, yang lebih kecil, kita kena tolak. Tolak yang ini. Tolak. Okey. Operasi tambah, nilai terakhir lebih besar, paling besar. Jadi kalau kita kena cari nilai di tengah, nilai di tengah itu mesti lebih kecil. Kalau kita nak cari nilai yang kecil, kita kena tolakkan. Itu maksud Ustazah. Okey. Jadi sekarang ni kita dah tahulah nilai yang besar mesti tolak dengan nilai yang kecil. Dapatlah nilai lagi satu yang kecil. Okey. Macam ni 3, 6 tolak dengan 3. Baru dapat nilai kecil lagi satu, 3. Ini pun sama. 6, 3 per 5 paling besar. Tolakkan nilai yang satu yang kecil. 2, 2 per 5. Dapatlah nilai lagi satu yang kecil. Jadi kita selesaikan 6 3 per 5 tolak 2 per 5. Okey, step by step. Yang pertama, penyebut sama ke tidak? Sama.
Kalau dah sama, terus pergi ke step kedua. Pengangka tolakkan. 3 tolak 2, 1. Tulis terus 1 per. Bawah jangan tolak pula. Bawah nilainya tulis semula. Ini pecahan. Okey, lepas tu nombor bulat pula tolak. 6 tolak 2, 4. 4, 1 per 5. Selesai. Okey. Soalan seterusnya. Sekejap Nombor 8. Okey, Y tambah Y ni maksudnya unknown lah yang nilai yang kita nak cari. Y tambah 1 per 4. Sama dengan 7, 5 per 6. Okey. Ustazah dah kata kalau tambah nilai selepas sama dengan nilai ni adalah nilai yang terbesar kan. Maksudnya ditambah nilai yang terakhir tu adalah nilai yang terbesar. Jadi confirmlah nilai yang Y ni lebih kecil daripada nilai yang 7 ni. Jadi kalau kita nak cari nilai yang kecil, kita kena buat apa? Daripada yang besar ke kecil, kena tolak. Jadi 7, 5 per 6 tolak 1, 1 per 6. Penyebut dah sama. Kita tengok, kita tolakkan pengangka. 5 tolak 1, 4 per 6. Tolakkan nombor bulat. 7 tolak 1, 6. 6, 4 per 6. Ini bukan jawapan terakhir sebab 4 dengan 6 boleh dikecilkan lagi dalam sifir 2. 4 bahagi 6. 4 dengan 6 adalah dalam sifir 2. Jadi, kedua-dua nilai ini kita akan bahagikan dengan 2. Jadi, 6, 4 bahagi 2, 6 bagi 2. Jadi, jawapannya 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. So, jawapannya 6, 2 per 3. Okey, settle. Contoh dengan anu. Okey, yang terakhir melibatkan tambah yang berganda lebih daripada 2. Contohnya, okey. Soalan terakhir. Ustazah nak soalan ini dan menjawabnya, cara menjawab dengan betul ni antum tulis daripada nombor 1 hingga nombor 9 dalam buku tulis. Lepas tu baru Ustazah akan bagi data pembukuan. Dalam buku aktiviti, kita settlekan dulu buku aktiviti. Okey, nombor 9. Dua per 5 tambah unknown Y tambah 3. Alah, Y nya macam 4 pula. Tambah X lah. Tambah 3. Dapat jawapan. Dapat jawapan 4, 3 per 5. Okey, jadi kita tambahkan yang boleh tambah dulu. Kita settlekan yang kita boleh tambah dulu. 2 per 5 campur 3, dia akan jadi 3, 2 per 5. Okey. Bila kita tambahkan, dia akan jadi 3, 2 per 5.
tambah X. Okey, yang ni yang dalam kumpulan yang sama kita settlekan dulu, kita tambahkan dulu. Okey, ni dah kita dah settlekan. So X yang kita tak boleh tambah sama dengan 4 3/5. Okey, ingat ustazah cakap tadi, macam mana kita nak tahu apa operasi yang kita kena buat untuk selesaikan cari X? Kita tengok nilai terakhirnya mestilah nilai paling tinggi, iaitu 4/3/5. Okey, 4/3/5 ni kita nak cari X. X confirm lah lebih kecil daripada 4/3/5. Sebab X bukan jawapan terakhir kan. Contoh macam 4 tambah 4, 8. Kan? 8 jawapan terakhir. Macam ni lah, 4/3/5 jawapan terakhir. So, nilai yang besar, kita nak cari nilai yang kecil, kita kena tolak. Okey, ni nilai paling besar. Ni nilai kecil 1, nilai kecil 2, tambahkan. Ni nilai kecil 1 campur nilai kecil 2, dapatlah nilai besar. 3/2/5, nilai kecil 1, tambahkan dengan X, nilai kecil kedua, barulah dapat nilai besar, 4/3/5. Jadi macam mana nak cari X? X ialah, macam mana X? Macam mana nak cari X? Nak cari X ialah okey, X kita tulis kat okey, X. Sekejap. Nanti pandang pula antum. Sekejap Jadi X sama dengan okey, 4 3/5. Ingat tadi nak cari X kena tolak. Tolakkan dengan 3/2/5. Jadi antum akan, okey, penyebut dah sama, senang, tulis terus 5. Pengangka tolakkan 1, 4 tolak 3, 1. 1/5. Okey. Kalau antum faham konsep, kalau kat sini nilai paling besar, nak cari nilai kecil di tengah. Jadi tolakkan. Ni tolak dengan ni. Faham? Okey. Jadi insya-Allah untuk kita punya ustazah punya penerangan untuk tambah pecahan setakat di sini sahaja. Ustazah minta antum cuba buat soalan-soalan dalam video ni dulu, dalam buku tulis, dan cek jawapan antum sama tak dengan ustazah. Kalau antum dah buat sama-sama tak apalah, tapi kalau antum baru tengok je tadi, boleh buat dan pastikan antum ceklah jawapan antum sama tak dengan ustazah. Kalau antum buat dapat jawapan sama, maksudnya antum faham konsep tambah pecahan. Dan sekiranya ada persoalan berkenaan tambah pecahan, antum boleh tanya ustazah melalui Telegram ataupun Google Classroom. Okey? Okey, insya-Allah setakat ini saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan jumpa pada hari seterusnya, 2 minggu lagi, untuk tajuk tolak pecahan. Oh ya, sebelum tu ustazah, sebelum ustazah lupa, antum semua ada buku ni kan? Okey, buku ni. Okey, sepatutnya antum, kalau antum dah buat latihan pengukuhan sebelum ni, antum mesti habiskan dengan ustazah Maksudnya kalau dengan ustazah yang sebelum-sebelum tu patutnya dah habis. Antum kena habis sampai muka surat 26. Jadi untuk pengukuhan antum, untuk tajuk yang baru ni, Anu ni, muka surat 27. Kita tengok satu sikit dulu Saya nak antum buat muka surat 27 sahaja dahulu. Dan ada 5 soalan yang ustazah beri sendiri, bukan dalam buku aktiviti. Yang tu buat dalam buku tu tulis. Okey, maksudnya kerja sekolah antum ada 2, muka surat 27 untuk soalan anu, cari anu dalam tambah pecahan. Dan yang kedua, soalan yang ustazah akan bagi dalam Google Classroom. 5 soalan dalam bentuk yang perlu dijawab dalam buku tu tulis. Okey, jadi ada 2 kerja lah, 1 buku aktiviti dan 1 buku tulis. Sebab cuti lama 2 minggu, 2 minggu kita jumpa balik. Jadi antum kena mantapkan betul tambah pecahan sebelum kita masuk tolak pecahan. Okey.
Kalau ada masalah boleh tanya ustazah. Dan kalau ustazah ada kalau ada rezeki, ustazah memang nak buatlah Google Meet dengan antum untuk tajuk-tajuk seterusnya. Tapi insya-Allah lah ustazah akan usahakanlah. Okey, setakat itu saja daripada ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.